Yang dimaksudkan syirik itu adalah perpecahan. Perpecahan yang bagaimana? Syirik itu bermakna pecah. Yang melakukan syirik itu adalah orang-orang musyrik. Saya berani mengatakan semuanya musyrik, kerana semuanya berpecah belah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan membincangkan mengenai salah satu ajaran sesat yang terkenal di Malaysia, yaitu ajaran Mila Abraham. Ajaran Mila Abraham adalah salah satu daripada ajaran sesat yang menyelinap masuk di negara ini, khususnya di negeri Selangor. Ajaran ini berasal dari Bogor, yaitu Indonesia. Mereka mendakwa ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW telah berakhir sejak kejatuhan kerajaan Islam pada tahun 1324 Hijrah. Mereka juga mendakwa ajaran Islam seperti yang diamalkan sekarang oleh umat Islam adalah palsu. Mereka mendakwa bahawa ulama-ulama dan umat Islam yang berpegang dan beramal dengan ajaran Islam hari ini adalah digolongkan sebagai kaum musyrikin. Pengasasnya bernama Ahmad Musyaddiq yang mengaku sebagai Rasul baru yang dibangkitkan membaharui ajaran dan membentuk kerajaan Islam yang sebenar. Ajaran Mila Abraham ini disampaikan secara bertahap-tahap, bermula dengan cara tersembunyi-sembunyi dan sekarang telah masuk ke tahap terang-terangan. Seterusnya akan melalui peristiwa hijrah dan hari pembukaan, yaitu Yaumul Fath, yang belum diketahui masanya dan tempatnya. Berdasarkan kepada pengakuan pengikutnya, semasa sesi pendengaran, kami sudah masuk fasa terang-terangan dan mereka sanggup menghadapi resiko dan melakukan apa saja termasuk kekerasan demi mencapai cita-cita menegakkan Mila Abraham. Al-Qiyadah Al-Islamiyah adalah kelompok yang dipimpin Ahmad Musaddiq yang mengaku nabi dan ditangkap Polda Metro Jaya pada 29 Oktober 2007. Kumpulan Mila Abraham bergerak licik dengan menggunakan pelbagai nama bagi tujuan untuk menyebarkan dakwahnya di kalangan umat Islam. Dengan itu, gerakannya dapat terselindung di samping melepaskan kumpulannya daripada tindakan-tindakan pemberontakan. Sebelum ini, terdapat beberapa ahli-ahli kumpulan yang mempunyai banyak persamaan, antaranya adalah Negara Islam Indonesia dan Kumpulan Pemuda Al-Kahfi yang telah difatwakan sebagai menyeleweng. Hal ini dikatakan demikian kerana modus operandi dan pengajaran yang dibawa oleh kedua-dua kumpulan ini menggunakan terjemahan Al-Quran, kemudian mentafsirkan Al-Quran tersebut dengan menggunakan logik akal mereka semata-mata. Setelah meneliti fakta-fakta, hujah-hujah dan pandangan yang dikemukakan, Mukazarah mendapati bahawa ajaran Mila Abraham mengandungi perkara-perkara seperti yang berikut. Membawa ajaran Islam baharu. Golongan Mila Abraham mendakwa bahawa kerajaan Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW telah lama jatuh sejak tahun 1324 Hijri. Setelah kejatuhan Islam pada 1324 Hijri, pengikut Mila Abraham mendakwa bahawa golongan musyrik termasuk para ulama telah membawa ajaran Islam yang palsu dan hendaklah bertaubat dengan memilih kembali din Mila Abraham ataupun Ibrahim. Kalau Allah tu penguasa, mesti ada mulkiah dia. Malik mesti ada mulkiah, kan? Penguasa, wilayah penguasaan dia. Mana wilayah kekuasaan Allah di muka bumi sekarang? Tunjukkan. Kalau ada sekarang saya pergi sana, tak perlu saya nak buat benda ni semua. Mendakwa wujud Rasul selepas Nabi Muhammad SAW, ajaran ini mentafsirkan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala mengutuskan Rasul dalam kalangan kaum mereka sendiri untuk memudahkan kaum tersebut memahami dan mengajar mereka untuk keluar daripada kesesatan. Maka Rasul Mila Abraham diutuskan dari kalangan bangsa Melayu Nusantara ini mengenai agama yang benar.
Rasul yang dimaksudkan oleh kumpulan ini ialah Ahmad Musyaddiq. Maksud khataman nabiyyin adalah kesempurnaan din pada zaman Nabi Muhammad dan bukanlah penutup segala nabi. Pembawa risalah Rasul itu pembawa risalah. Mana risalah yang dibawanya? Al-Quran. Allah yang bawa Al-Quran. Postman, kita dia bawa surat. Yang mati postman tu. Yang mati orang yang bawa surat. Postman tak mati. Ajaran ini mencampur adukan ajaran dalam Al-Quran, Bible dan Taurat, iaitu Perjanjian Lama. Selain terjemahan Al-Quran, kumpulan ini juga menggunakan kitab Taurat dan Injil, Bible Perjanjian Lama dan Baru dalam pengajian mereka, kerana dalam Al-Quran telah membenarkan kitab sebelum Al-Quran dan juga menerangkan bahawa kitab Taurat dan Injil sebagai panduan. Penyelewengan konsep Siratal Mustaqim. Maksud Siratal Mustaqim dalam ajaran Mila Abraham adalah merujuk kepada jalan yang benar, iaitu dengan mengambil pengajaran daripada kitab-kitab Allah dan melalui sejarah di zaman Nabi Musa, Nabi Isa dan Nabi Muhammad. Seterusnya, hanya satu jalan sahaja yang perlu wujud untuk mengabdi kepada Tuhan, iaitu melalui ajaran Mila Abraham. Pengikut ajaran Mila Abraham dikehendaki mempelajari kitab-kitab terdahulu sebagai sumber pelajaran kerana Siratal Mustaqim ada ciri-cirinya sendiri dan perlu dipelajari melalui kitab-kitab Allah. Penyelewengan konsep hari kiamat. Hari kiamat dalam ajaran Mila Abraham adalah merujuk kepada perkataan qiyam, iaitu bangkit ataupun tegak, dan tidak ditafsirkan hari kiamat adalah hari kehancuran, kerana hari kiamat hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala sahaja. Perkataan qiyam dalam ayat ini merujuk kepada keperluan untuk menegakkan agama. Setelah zaman satu-satu umat telah habis, maka akan ada Rasul baharu yang akan menegakkan din bagi umat pada zaman tersebut. Sistem ini silih berganti sehingga keputusan Allah Subhanahu wa taala untuk menamatkan dunia ini. Penyelewengan pemahaman Darussalam atau syurga. Ajaran Mila Abraham berpegang bahawa Darussalam itu ada di atas muka bumi, iaitu dar, tempat atau kehidupan, dan assalam yang mensejahterakan atau damai sejahtera. Maka Darussalam itu adalah simbol kepada model kehidupan yang damai sejahtera di atas muka bumi, yang wujud apabila sistem Tuhan ditegakkan, iaitu melalui ajaran Mila Abraham. Meninggalkan solat 5 waktu dan solat Jumaat. Pengikut ajaran Mila Abraham tidak melaksanakan solat fardu yang diwajibkan ke atas semua mukallaf. Mereka mengatakan solat itu merujuk kepada silah, iaitu hubungan dengan ajaran Mila. Makna lain ialah bersungguh-sungguh menegakkan din melalui Mila Abraham, bukan maksud solat yang dilakukan oleh orang Islam. Solat ada, Solat seperti apa, Pak? ibadah ada. Solat kita buat baik. Ibadah kita tidur, makan, itu ibadah. Kalimat sembahyang itu tidak ada dalam surat itu. Nama ajarannya apa, Pak? Ajaran ini ajaran Ibrahim, Tauhid Ibrahim ya. Tauhid Ibrahim ya. Ya, Untuk rumah ibadahnya ada, Pak? tidak ada. Nggak ada ya. Nah, Bapak yang di Padang ini guru besarnya di mana, Pak? Tidak ada, dia tidak ada gurunya. Oh, tidak ada ya. Nggak. Dia suara tiba datang. Feel the same. I'll have reached the goal I'm dreaming of. Jangan lupa solawat. Sehubungan dengan itu, Muzakarah Fatwa menyatakan bahawa ajaran Mila Ibrahim telah menyeleweng dan bertentangan dengan ajaran Islam berdasarkan pegangan Ahlus Sunnah wal Jamaah dari segi syariah, akhlak dan akidah. Justru orang Islam hendaklah menjauhi ajaran Mila Abraham alias Ibrahim dan dilarang berpegang serta beramal dengannya.
Mana-mana orang Islam yang telah berbaiat atau mengamalkan fahaman dan ajaran ini, hendaklah ia bertaubat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Segala bentuk pengajaran, penerbitan dan pengedaran bahan-bahan ajaran Mila Abraham hendaklah disekat, dihenti dan diharamkan serta-merta. Qul ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum ghairal haqqi wa la tattabi'u قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل